Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Rivin Aries anak Pauline, bernomor kad metrik D2020109227. Salam sejahtera, nama saya Veronica Bronmanai, memegang nomor metrik D202011092222. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Izzati binti Jabaruddin, nombor metrik D2020109426. Hai, selamat sejahtera. Nama saya ialah Emilin Sankan anak Pite. Saya pemegang nombor metrik D202011094195. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Hafizah Azliana binti Muhammad Yazid, memegang nombor metrik D2020109426. Salam sejahtera, saya Kusdayanti Lain yang memegang kad metrik D202010092236. Salam sejahtera, nama saya Nurani Rinai, anak Ngam, yang memegang ID metrik D202010922240. Salam sejahtera, nama saya Nur Alia Najwa binti Rasman yang memegang kad metrik D202010092158. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Ibn Sipang anak Empati yang memegang kad metrik bernombor D202011092232. Salam sejahtera, sebelum kita saksikan sebuah video yang berkaitan dengan penipuan atas talian, baik saya akan terangkan sedikit apa itu penipuan atas talian. Menurut Nazura dan Anita Abdul Rahim 2020, penipuan atas talian ialah suatu bentuk penipuan yang menggunakan instrumen komputer maupun menjadikan laman cyber sebagai medium untuk menjalankan aktiviti jenayah. Selain itu, penipuan atas talian ini dapat dikelaskan sebagai salah satu jenayah yang semakin berleluasan di dalam negara, yang mana istilah ini juga dapat dikenali sebagai scam. Scam atau skema menurut kamus Korsikal ialah orang yang melakukan penipuan atau seseorang yang menipu. Seterusnya, menurut Nurul Atik Ahmad Bandi, Sinar Harian 2019 pula mengatakan bahwa scam ini dapat dibahagikan kepada dua kategori, yaitu yang pertama berbentuk digital, yang kedua kejuruteraan sosial. Antara contoh scam berbentuk digital ini merupakan medium sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan medium komunikasi. Manakala scam berbentuk kejuruteraan sosial ialah seperti menyamar sebagai pegawai-pegawai atasan, yaitu sebagai pegawai bank, pihak PDRM, mahkamah, dan sebagainya. Seterusnya, berdasarkan kepada falsafah dan rukun negara, isu penipuan atas talian merupakan satu aktiviti yang menyalahi dan bertentangan dengan konsep rukun negara yang keempat, yaitu kedaulatan undang-undang. Kegiatan penipuan atas talian jelaslah menunjukkan bahawa ianya bercanggah dengan undang-undang negara, malah dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan negara. Menurut Datuk Zaidi Zainul Abidin, masalah jenayah cyber dapat diatasi sekiranya pengamatan dan pengamalan konsep rukun negara, kerana ianya dapat membantu mengawal pengguna daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Terdapat 3 objektif dalam projek ini, iaitu yang pertama ialah membincangkan tentang konsep penipuan atas talian. Yang kedua ialah mengenal pasti ciri-ciri penipuan atas talian. Yang ketiga ialah mengemukakan solusi ataupun langkah untuk mencegah penipuan atas talian.
Nama saya Noraini. Nama saya Krisdayanti. Oke, panggil? Panggil Kris. Oke. Sekarang kamu boleh simpan situ. Oke. Kamu buat apa tuh? Shopee. Tak ada classmate? Udah habis. Baru je. So, kamu tengok Shopee duduk? Adalah beli baju. Baju? Baju lah beli je. Murah-murah kan? Murah-murah juga, duit juga, skema-skema juga. Oke. Yalah. Ngendor, kalau tengok Shopee tu hati-hati sikit. Jangan tengok barang murah je terus ambil. Foto-foto skema nanti kamu juga yang rugi. Ya, ada juga tengok-tengok nih. Like, hati-hati juga. Tahu. Ya, untuk peringatannya tu nanti mana tahu kan orang pandai tipu letak situ bagus-bagus padahal tak bagus tu. Ya, tahu. Berapa barang mau ambil kamu? Ini Berapa waktu kamu ni beli banyak tu? cantik kan? Cantik lah tapi jangan buat dulu. Hello. Salam sejahtera. Boleh saya bercakap dengan Cik Noraini? Ya, Noraini bercakap. Tahniah diucapkan kepada Cik Noraini kerana nama anda telah tersenarai dalam pemenang wang tunai sempurna Hari Raya Sale kepada pelanggan yang telah membeli barangan promosi dalam Shopee. Hadiah? Oh. Kakak. Wow. Hadiah tersebut merupakan hadiah wang tunai berjumlah RM2,000 akan dikreditkan ke dalam akaun bank anda. 2.000? Banyaknya. Ya, untuk pengetahuan Cik Noraini, bagi menebus hadiah ni kami memerlukan maklumat peribadi anda bersama akaun bank anda yang aktif digunakan sekarang. Oke, thank you. Chris, tengok ni. Beg Islam saya kosong. Chris. Betul orang cakap jangan sangat dengan Shopee walaupun murah. Walaupun kita miskin jangan ambil yang murah je. Kan dah kena. Hello, Boleh saya bercakap dengan Cik Noraini? Noraini bercakap. Kami dari pihak jualan online ingin menyampaikan hadiah yang telah dimenangi oleh Cik Noraini. Oh, sorry. Saya tak ada ikut pertandingan apa-apa pun. Oh, oke. Sorry Encik, saya tak ada ikut pertandingan.
Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang beberapa ciri-ciri penipuan atas talian. Terdapat pelbagai cara dan taktik yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ini atau lebih dikenali sebagai skamer. Mereka menggunakan pelbagai cara untuk menipu daya mangsa. Antara ciri yang dilakukan oleh skamer untuk menipu daya mangsa adalah mereka menawarkan pulangan yang menarik kepada mangsa. Sebagai contoh, mereka menawarkan ganjaran yang lumayan seperti hadiah yang berbentuk wang, hadiah yang berbentuk motosikal, telefon pintar dan sebagainya. Disebabkan mangsa terlalu teruja, mangsa telah pun bersetuju dan tanpa berfikir panjang, mangsa mengikuti kata-kata skamer itu. Seterusnya, ciri lain yang dilakukan oleh skamer untuk menipu mangsa adalah dengan menggunakan peras ugut ataupun secara kekerasan. Ugutan-ugutan ini telah menimbulkan rasa ketakutan mangsa dan mangsa hanya berfikir untuk menyelamatkan diri. Ada di antara skamer ingin menakut-nakutkan mangsa dan ingin mengganggu keluarga mangsa. Jadi daripada situ, mangsa tidak berfikir panjang dan hanya menuruti kata skamer itu kerana telah diugut oleh mereka. Ciri penipuan atas talian yang terakhir adalah dengan skamer mengiklankan produk-produk yang menarik. Sebagai seorang pengguna, pastinya kita akan mudah tertarik dengan barangan yang cantik, menarik dan lumayan. Jadi, daripada perbualan pembelian dan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna secara tidak langsung menyebabkan mangsa telah pun terjerat dengan pengiklanan tersebut. Maka daripada situ, produk yang dipaparkan hanyalah ilusi semata-mata dan skamer telah pun mendapat wang daripada mangsa. Kesimpulannya, terdapat pelbagai cara licik yang mereka lakukan demi mendapatkan wang. Jadi, dengan ciri-ciri yang disenaraikan tersebut, diharapkan masyarakat Malaysia terutamanya tidak lagi menjadi mangsa skamer ini. Akhir sekali, terdapat beberapa langkah yang boleh kita lakukan bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan atas talian. Antara langkah tersebut ialah dengan mengenal pasti penyamar. Hal ini saya katakan demikian kerana penipu seringkali menyamar sebagai orang yang kita kenali seperti ahli keluarga, pegawai kerajaan, badan-badan aman atau syarikat-syarikat yang pernah kita berurusan. Dengan mampu mengenal pasti penyamar, kita dapat mengelakkan diri daripada memberikan maklumat-maklumat peribadi sama ada melalui mesej, email atau panggilan telefon. Langkah yang seterusnya ialah kita perlu melakukan carian di dalam talian. Hal ini demikian kerana dengan kemudahan teknologi maklumat yang sedia ada, ianya dapat membantu kita untuk mencari dan mengesan sama ada maklumat yang diberikan adalah benar ataupun palsu. Dan langkah yang terakhir bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan atas talian ialah dengan tidak mudah mempercayai ID pemanggil. Hal ini saya katakan demikian kerana umum mengetahui bahawa teknologi maklumat bukan sahaja memberikan kebaikan, malah ianya juga turut memberikan keburukan, di mana penipu atau skamer ini mungkin menggunakan kemajuan teknologi untuk memasukkan maklumat diri bagi melaksanakan aktiviti penipuan atas talian. Oleh itu, langkah-langkah ini haruslah dititik beratkan dalam diri semua pengguna bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan atas talian kini. Seperti kita ketahui, setiap tindakan dan juga perbuatan kita mempunyai kesan dan cabarannya yang tersendiri, sama ada positif maupun negatif. Begitu juga ketika kita mengambil keputusan untuk membeli barang secara di atas talian. Atas faktor pandemik COVID-19, para pengguna lebih gemar ataupun lebih memilih untuk membeli barang secara di atas talian, sama ada menggunakan website ataupun aplikasi seperti Shopee maupun Lazada. Tidak dapat disangka lagi bahawa membeli barang secara di atas talian mempunyai banyak manfaatnya. Antaranya adalah menjimatkan masa. Yang kedua pula, kita dapat memilih dan kita dapat menilai barang dari pelbagai sumber sebelum kita membeli. Yang terakhir ataupun yang ketiga, kita juga dapat mengelakkan diri daripada berjumpa dengan orang ramai, terutama ketika musim pandemik ini. Namun bagaimanapun, terdapat juga kesan yang negatif.
Antaranya adalah menjadi mangsa penipuan oleh individu yang tidak bertanggungjawab ataupun skamer. Kita tidak dapat menilai seseorang melalui di atas talian sahaja. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk memilih website ataupun kita memilih penjual yang betul-betul dipercayai sebelum kita membuat keputusan untuk membeli. Hal ini supaya kita tidak menjadi salah satu mangsa penipuan skamer. Bagaimana pula untuk kita mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skamer? Ingat, setiap tindakan kita adalah tanggungjawab kita sendiri. Oleh itu, pastikan kita memilih website yang dipercayai ataupun kita memilih penjual yang mempunyai feedback yang positif daripada pelanggan. Setiap tindakan kita adalah kita yang bertanggungjawab. Oleh itu, untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa skamer, kita haruslah lebih berhati-hati dan berwaspada. Semoga kita dapat menjadi pengguna yang bijak di masa akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.